Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran sirah kali ini, kita akan lihat tajuk sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in yang dijanjikan syurga. Tajuk sirah untuk tahun 5. Rasulullah SAW pernah menjamin 10 orang sahabat akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Antaranya khalifah yang 4, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keempat-empat khalifah ni telah kita bincangkan dalam video yang sebelum ini. Namun begitu, terdapat 6 orang sahabat lagi yang dijamin syurga. Siapa agaknya? Baik, kita lihat selepas ini ya. Sahabat yang pertama ialah Talhah bin Ubaidillah. Nama penuh beliau ialah Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amru bin Murrah bin Ka'ab. Nama ibunya Asy-Sya'bah binti Al-Hadrami. Beliau berketurunan Bani Taim, iaitu berketurunan Quraisy. Kisah Talhah bin Ubaidillah memeluk Islam ialah beliau merupakan orang yang terawal memeluk agama Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengucapkan 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah. Talhah bin Ubaidillah meninggal dunia pada hari Khamis bersamaan dengan 10 Jamadil Akhir tahun 32 atau 36 Hijrah dalam keadaan syahid, iaitu dalam peperangan Al-Jamal. Beliau telah dibunuh oleh Marwan bin Al-Hakam ketika berusia 60 atau 62 tahun dan jenazahnya dikebumikan di Basrah. Kita lihat pula jasa dan sumbangan Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah telah menyediakan peralatan perang, makanan dan minuman serta membeli sebuah perigi untuk membantu keperluan kaum muslimin. Beliau juga memanfaatkan wang sebanyak 700,000 dirham yang diterima dari Hadramaut untuk orang miskin dan anak yatim. Talhah mengikuti semua peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad SAW dan mempertahankan Nabi Muhammad walau di mana baginda berada. Beliau mendapat gelaran Talhah Al-Khair, maksudnya Talhah yang baik, Talhah Al-Fayyad, iaitu Talhah yang pemurah, Talhah Al-Jaud, Talhah yang dermawan. Kelebihan Talhah bin Ubaidillah. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga. Nabi Muhammad SAW bersabda, peperangan Uhud ini adalah untuk Talhah, sehingga Gua Hira berhenti bergoncang ketika Talhah, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat berada di atasnya. Dan semasa remaja, Talhah bin Ubaidillah juga mahir memanah dan dididik untuk menjadi seorang peniaga yang jujur dan berdedikasi. Sahabat seterusnya yang dijanjikan syurga ialah Az-Zubair bin Al-Awwam. Kita lihat biodata beliau. Nama penuh ialah Abu Abdillah bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nama ibunya Sufiyah bin Abdul Muttalib. Zubair bin Awwam ni ialah sepupu dan sahabat Nabi. Beliau juga pengikut dan pembela setia Rasulullah. Keturunan beliau ialah nasab Qusay bin Kilab dan kisah Zubair bin Al-Awwam memeluk Islam ialah beliau memeluk Islam ketika berumur 16 tahun. Beliau pernah disiksa oleh bapa saudaranya dengan asap panas agar meninggalkan Islam. Tetapi beliau tetap tidak mahu meninggalkannya.
Okey. Zubair bin Al-Awwam meninggal dunia pada tahun 36 Hijrah ketika berusia 64 tahun. Beliau dibunuh oleh Ibnu Jurmus. Okey, ketika sedang tidur di sebuah wadi bernama Wadi As-Siba. Wadi ni apa? Wadi ni ialah lembah ataupun sungai yang tak berair dekat padang pasir. Dia ada air bila hujan turun je. Okey? Apa jasa dan sumbangan Zubair bin Al-Awwam? Okay, antaranya ialah beliau ialah ahli majlis syura. Syura ni apa? Syura ialah satu badan mesyuarat tertinggi dalam negara Islam. Antaranya adalah untuk menggubal peraturan dan perundangan. Okay. Beliau juga banyak menyertai peperangan untuk mempertahankan Islam. Zubair bin Al-Awwam juga adalah pejuang Islam yang berani. Beliau sanggup menggadaikan nyawa demi mematuhi arahan Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat beberapa kelebihan Zubair bin Al-Awwam. Okay, antaranya ialah beliau ialah sahabat yang dijanjikan syurga. Beliau juga adalah orang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah. Okay, peristiwa yang terjadi masa tu ialah saat Rasulullah diganggu. Masa tu Zubair menghunuskan pedangnya kepada orang yang ganggu Nabi. Okay. Sebab itu juga Zubair digelar sebagai pembela setia Rasulullah. Okay. Beliau juga adalah antara orang yang dicalonkan khalifah selepas Khalifah Umar Al-Khattab. Sahabat yang seterusnya ialah Abdul Rahman bin Auf. Nama penuh Abdul Rahman bin Auf ialah Abdul Rahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Nama ibunya Ashifa binti Auf. Beliau berketurunan Bani Zuhrah. Kisah Abdul Rahman bin Auf memeluk Islam. Beliau memeluk Islam melalui Saidina Abu Bakar As-Siddiq ketika berumur 30 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia ketika berumur 73 tahun pada tahun 32 Hijrah. Jenazah beliau dikebumikan di perkuburan Baqi'. Antara jasa dan sumbangan Abdul Rahman bin Auf ialah beliau telah menyertai peperangan yang disertai oleh Rasulullah. Okay. Bersama Nabi Muhammad SAW membuat bai'ah di bawah pokok dalam perjanjian Hudaibiyah. Beliau juga menyumbangkan 40,000 dinar kepada kaum keluarganya di kalangan Bani Zahrah, para isteri Rasulullah dan fakir miskin. Okay. Abdul Rahman bin Auf juga menyumbangkan 500 ekor kuda untuk digunakan dalam peperangan semasa perang Tabuk. Okay. Dan beliau juga membebaskan 30 orang hamba abdi dengan menggunakan wang hasil perniagaannya. Okay, Abdul Rahman bin Auf ni kalau kita lihat dekat sini ialah seorang ahli perniagaan yang hartawan dan dermawan. Apa kelebihan Abdul Rahman bin Auf? Okay, antara kelebihan Abdul Rahman bin Auf ialah merupakan salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga. Okay. Dalam perang Tabuk, beliau satu-satunya sahabat yang menjadi imam kepada Rasulullah dalam solat subuh pada rakaat yang kedua. Okay, waktu ni ialah kesempatan yang Allah berikan kepada Abdul Rahman bin Auf. Waktu solat subuh tiba, Rasulullah terlambat datang. Jadi Abdul Rahman bin Auf menjadi imam solat berjemaah. Selepas hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba lalu solat di belakangnya dan ikut sebagai makmum. Beliau juga adalah salah seorang ahli majlis syura dan pernah menjadi calon untuk menggantikan Khalifah Saidina Umar Al-Khattab dan Khalifah Saidina Uthman bin Affan. Walaupun
beliau ni seorang yang kaya. Beliau merupakan seorang yang zuhud dan tawaduk dalam kehidupan. Okay, sewaktu di Madinah, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Sahabat yang seterusnya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Biodata beliau, nama penuh beliau ialah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Al-Malik Az-Zuhri. Nama ibunya Hamnah binti Sufyan. Beliau berketurunan suku kaum Bani Zuhrah. Kisah beliau memeluk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas dilahirkan di kota Mekah. Beliau memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Waktu tu ibunya mengugut untuk berlapar sehingga mati sekiranya Sa'ad tetap meninggalkan agama asal mereka. Walau bagaimanapun, Sa'ad tetap bertegas tidak akan meninggalkan agama Islam, lalu ibunya membatalkan niatnya itu. Okey, sini saya nak tambah sikit apa yang saya dapat daripada riwayat Imam At-Tabrani. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Aku adalah seorang lelaki yang taat dan berbuat kebajikan kepada ibuku. Maka apabila aku telah memasuki Islam, ibuku tidak memeluk Islam berkata kepadaku, 'Wahai Sa'ad, tinggalkan agamamu, yakni Islam, atau aku tidak akan makan serta minum sampai mati jika kamu tidak tinggalkan Islam.' Maka ketika itu, orang Arab akan memanggilmu pembunuh ibunya. Lalu aku menjawab dengan tegas, 'Wahai ibuku, janganlah kamu berbuat demikian. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini selama-lamanya.' Lalu ibuku tadi tidak makan dan minum, bahkan berhari-hari dengan keazaman yang tinggi. Melihat demikian, aku berkata lagi, 'Demi Allah, wahai ibuku, jika kamu mempunyai 100 nyawa sekalipun dan satu persatu nyawa tersebut tercabut, yakni mati, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Jika kamu mahu makan, maka makanlah. Maka jika kamu tidak mahu makan, maka kamu tidak perlu makan.' Apabila ibuku melihat ketegasanku sebegitu, lantas dia pun makan." Kisah ni merupakan gambaran mogok lapar ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun atas keimanan yang kuat dan kefahaman yang jelas, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap pertahankan Islam di samping tidak memusuhi atau memutuskan hubungan dengan ibunya. Hasil ketegasan dan hikmah beliau, ibunya berhenti mogok lapar dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak lagi diugut untuk murtad. Dan saya nak tambah juga dengan firman Allah dalam surah Luqman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maksudnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Okey, ini ayat ni merujuk kepada ibu bapa ya. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia ketika berumur 70 tahun di rumahnya di Aqil. Okay, beliau meminta agar dikafankan dengan jubah yang digunakan dalam perang Uhud. Sekarang kita lihat pula jasa dan sumbangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Okay, antaranya ialah beliau menyertai peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW. Semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah dilantik sebagai Governor di Iran. Dan semasa pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab pula, beliau dipilih sebagai Panglima Tentera Muslimin dan berjaya menawan bandar Kufah. Okay. Sewaktu pemerintahan Khalifah Umar, beliau juga menjadi Governor di Iraq. Ini adalah antara jasa dan sumbangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang kita lihat pula kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Okey. Sa'ad bin Abi Waqqas juga adalah sahabat yang dijanjikan syurga. Beliau dijamin sebagai ahli syurga di atas sikapnya yang tidak pernah menaruh dendam atau berniat jahat kepada seseorang. Okay. Beliau menjadi ahli pemanah yang mahir dan cekap. Dan beliau juga adalah merupakan orang pertama yang melontar anak panah pada jalan Allah. Yang seterusnya ialah Sa'id bin Zaid. Nama penuhnya ialah Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufal bin Abdul Uzza. Nama ibunya Al-Fatimah binti Najah. Dan beliau berasal daripada kabilah Khuza'ah. Okey. Sa'id bin Zaid memeluk Islam bersama isterinya Fatimah binti Al-Khattab sebelum Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan beliau telah meminta Hubbab mengajar Al-Quran di rumah mereka. Sa'id bin Zaid meninggal dunia pada tahun 51 Hijrah ketika berumur 80 tahun semasa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jenazah beliau telah dikebumikan di Madinah. Kita lihat jasa dan sumbangan Sa'id bin Zaid. Okay. Sa'id bin Zaid pernah terlibat dengan semua peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW kecuali peperangan Badar. Sebab masa peperangan Badar, beliau dan Talhah dah ditugaskan untuk menjadi pengintip pergerakan musuh musyrikin. Beliau juga terlibat bersama Rasulullah dalam Bai'atul Ridwan. Sa'id bin Zaid juga terlibat dalam peperangan menentang tentera Rom di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Apa pula kelebihan Sa'id bin Zaid? Antara kelebihan Sa'id bin Zaid ialah beliau antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Bukit Uhud berhenti bergoncang ketika beliau dan beberapa sahabat berada di atasnya. Dan doa Sa'id bin Zaid dikabulkan Allah semasa kejadian beliau difitnah. Okay, kita cerita sikit apa yang berlaku. Okay, apa yang berlaku ialah seorang wanita, Arwah binti Uwais, telah menuduh Sa'id merampas sebahagian tanah dia. Wanita tu mencanang bagi tahu semua orang kejahatan Sa'id sampai perkara tu diadukan kepada Gubernur Madinah. Masa tu Khalifah Marwan bin Hakam. Marwan mengumpul petugas-petugas dan perkara ni mencengkam hati Sa'id. Sa'id rasa sedih sikit lah. Sahabat ni telah difitnah dan dihina. Maka Sa'id mengatakan, mereka semua telah melihat bahawa aku telah menzaliminya. Bagaimana aku sanggup menzalimi perempuan itu sedangkan aku pernah dengar Rasulullah bersabda, sesiapa yang telah mengambil hak atau tanah orang lain sejengkal dengan cara zalim, maka Allah akan timpakan kepadanya 7 petala bumi. Okay. Disebabkan ketika tu beliau tak dapat membela diri sendiri, beliau hanya mampu berdoa. Doa beliau ialah, Ya Allah, sesungguhnya dia telah menuduh bahawa aku telah menzaliminya. Sekiranya dia adalah seorang pendusta, Ya Allah, Engkau butakanlah matanya dan jatuhkanlah dia di dalam perigi di kawasan tanahnya tempat dia menuduhku. Zahirkanlah Ya Allah akan kebenaranku dan bersihkanlah akan maruahku. Tak lama lepas tu, berlaku banjir besar di lembah Angkir sehingga air melimpah ke kawasan Sa'id dan wanita tadi. Air banjir tu timbulkan semula penanda batasan tempat kedua-duanya tadi. Jadi terbukti dekat situ bahawa Sa'id tak pernah pun ambil tanah wanita tu, walau sikit pun. Sebulan lepas peristiwa tu, tiba-tiba mata wanita tu buta. Masa wanita tu berjalan, pada saat mata dia buta, perempuan tu jatuh dalam perigi dan meninggal dunia. Itulah saat masa doa Sa'id bin Zaid dikabulkan. Akhir sekali ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okay, nama penuh beliau ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bin Sa'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nama ibunya ialah Umaymah binti Utsman bin Jabir. Beliau berketurunan dari Bani Al-Harith.
dan bertemu nasab keturunan Nabi Muhammad pada moyangnya yang bernama Fihr. Okay, kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memeluk Islam. Beliau adalah salah seorang sahabat yang memeluk agama Islam di tangan Saidina Abu Bakar. Beliau memeluk Islam sebelum Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dalam perang Badar, beliau sanggup berperang dan membunuh bapanya sendiri yang tidak mahu menerima Islam dan kekal sebagai musyrik. Walau bagaimanapun ibunya telah memeluk Islam. Okay, apa yang terjadi dalam perang tu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah cuba mengelak dari bertembung dengan ayahnya yang berada dalam pasukan Quraisy yang menentang Rasulullah. Tapi ayahnya bersumpah hendak membunuh anaknya sendiri, iaitu Abu Ubaidah. Jadi dalam pertarungan tu, Abu Ubaidah terpaksa membunuh ayahnya. Abu Ubaidah jadi sedih sangat sehingga turun ayat Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Maksudnya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun berasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal dunia ketika berumur 58 tahun pada tahun 18 Hijrah akibat dijangkiti wabak taun. Beliau telah dikebumikan di sebuah tempat bernama Fihr di Jordan. Sekarang kita lihat pula jasa dan sumbangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okay, beliau menyertai semua peperangan yang disertai oleh Rasulullah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga mengajar Al-Quran dan Sunnah di Yaman dan Najran. Beliau juga sanggup mengeluarkan cangkuk besi yang menembusi kepala Nabi Muhammad sehingga tercabut giginya. Okey, apa yang berlaku? Kita cerita sikit. Semua dah tahu apa yang berlaku dalam perang Uhud kan? Okey. Masa dalam perang Uhud, masa pasukan Muslim kucak-kacir dan banyak yang lari daripada medan perang, Abu Ubaidah pula lari untuk dapatkan Rasulullah tanpa takut terhadap pihak lawan. Bila beliau nampak pipi Nabi luka, terkena 2 rantai besi penutup kepala, Abu Ubaidah berusaha untuk cabut rantai besi tu daripada pipi Rasulullah tu. Abu Ubaidah mula cabut rantai tu dengan cara menggigit dengan gigi dia. Rantai tu terlepas dari pipi Rasulullah, tapi dalam masa yang sama, gigi Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya, tercabut. Abu Ubaidah tak putus asa, dia ulang sekali lagi untuk gigit satu lagi rantai besi yang melekat dekat pipi Rasulullah sampai terlepas. Masa tu satu lagi gigi Abu Ubaidah tercabut. Jadi dekat sini nampak tak ternilai keberanian dan pengorbanan Abu Ubaidah. Okey, sebelum Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal, beliau meninggalkan wasiat juga. Wasiat beliau ialah yang pertama, dirikanlah solat, yang kedua tunaikanlah zakat, ketiga berpuasalah di bulan Ramadan, keempat tunaikanlah haji dan umrah, dan yang kelima, kematian adalah pasti bagi setiap anak Adam. Akhir sekali kita lihat kelebihan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Okey, semestinya yang pertama ialah beliau merupakan sahabat yang dijanjikan syurga. Okey. Lepas tu beliau telah digelar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Amin al-Ummah. Maksudnya penjaga amanah umat. Dan beliau juga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, adalah antara orang yang dicalonkan khalifah selepas Khalifah Umar. Baik, selesai 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Saya harap awak semua boleh ingat sedikit sebanyak nama-nama sahabat Nabi yang dijamin syurga, apa jasa-jasa mereka, apa kelebihan yang mereka ada, dan dapat ambil pengajaran daripada kisah hidup sahabat-sahabat Nabi ini. Itu sahaja, sekian daripada saya. Saya ucapkan selamat mengulang kaji pelajaran untuk semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.